Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Hi, Teacher Noni here. So today is Tuesday. So it's been more than 1 month we are under RMO. So I hope you stay at home, stay safe. Walaupun dah sebulan dah kita tak dapat ke sekolah, but you still have something to do. Teacher prepared a lot of things to you at Google Classroom. So make sure you follow the schedule. Be a good student, be a good son or daughter at home too. So for today's topic, I'm going to use grade A Bahasa Melayu Penulisan books practice, iaitu bahagian B. Kita akan buat latihan mengenai ulasan. So siapa yang dah dapatkan buku ni daripada sekolah, boleh keluarkan buku ni, ambil buku latihan penulisan bahagian B, dan kita akan baca petikan dalam buku ni. Sekejap lagi saya tunjukkan muka surat berapa. Tapi kepada sesiapa yang tidak dapat ambil buku ni di sekolah, it's okay. Sebab teacher ada juga upload dekat Google Classroom. Kamu boleh baca through that page, okay, daripada Google Classroom. Okay, buku ni kita akan buat latihan pada muka surat 8. So buka muka surat 8. So tema masih lagi tema yang kedua, ulang kaji. Kita belum masuk tema yang ketiga lagi, tema keselamatan. Okay, temanya ialah mengenai kesihatan mental dan emosi. You know what is mental, what is emosi before. We learn what is how to differentiate between this one. And awak pun dah belajar, dah dapat faham kenapa kita perlu kawal emosi. Kerana akan memberi kesan buruk kepada mental dan juga kesihatan kita. So hari ini kita akan baca petikan mengenai ini, kebaikan bersenam. So but before that, sebelum tu kita baca soalan dulu untuk hari ni. So as you know, ini adalah bahagian B. Bahagian B ialah ulasan. So petikan, baca arahan dulu. Petikan di bawah tentang kebaikan bersenam. Tentang kebaikan bersenam. So ayat pertama, baris pertama ni adalah pernyataan. Pernyataan bagi soalan kita. Inilah petikan. Biasanya kamu dapat gambar kan. Ini petikan kita pernah buat hari tu. Dapat dialog, dapat gambar. Tapi ini kita akan buat berdasarkan petikan. Kita nak ringkaskan daripada petikan ini dalam bentuk ulasan. Okey. Arahan soalan iaitu tulis ulasan tentang apa? Tentang kebaikan bersenam. Macam mana? Dalam bentuk perenggan. Berapa perenggan? 1 perenggan ataupun 3 perenggan. Apa yang ada dalam ni? Pasak. Pendahuluan, penanda wacana, penutup. Still remember this one, right? Ingat lagi apa ni? What is P? What is A? What is S? What is A? K. So P ialah pendahuluan. Antaranya, selain itu, akhir sekali kesimpulannya. Nak tambah penanda wacana lain pun tak ada masalah. Ini adalah sebagai rujukan sahaja. Okey, jadi panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan as usual, macam biasa. So, kita nak tulis tentang apa ni? Tentang kebaikan bersenam. What is bersenam? Have you exercise? Dah sebulan dekat rumah, teacher no. Okey, kebaikan bersenam. Okay, let's read this together. Okay, jom kita baca sama-sama. Okay, kita nampak teacher kena pegang handphone. Kita biasa mendengar ungkapan badan cergas, otak cerdas. Kita biasa dengar kalau badan kita cergas, maksudnya kita selalu bersenam, otak kita akan menjadi lebih cerdas. Ingat balik soalan kita nak cerita, kita nak dapatkan maklumat tentang kebaikan. Kebaikan maksudnya manfaat. Apa yang kamu dapat daripada aktiviti ini. Okey. Benarlah, betullah ungkapan tersebut kerana badan yang cergas dapat melahirkan individu yang cerdas dalam belajar. Maksudnya bila kamu cergas, kamu akan lebih cerdas dan lebih mudah untuk dapatkan ilmu pengetahuan jika kamu belajar. Kerana kamu dalam keadaan yang tubuh badan yang sihat.
Okay, bayangkan kalau kamu tak sihat, mudah tak nak belajar? Contohnya demam ke, little bit not comfortable lah for you to learn. But not every day lah. Okay, sambung. Seseorang yang ingin kekal, wait a minute. No battery. Okay, sambung. Seseorang yang ingin kekal cergas perlu bersenam. Ada banyak kebaikan apabila kita melakukan senaman. Ada apa-apa poin tak ke sini? Ada tak pernyataan yang menyatakan tentang manfaat yang kamu dapat kalau kamu bersenam? Belum yang ini adalah pendahuluan, iaitu pernyataan mengenai petikan baru, iaitu dinyatakan ada banyak kebaikan apabila kita melakukan senaman. Apa kebaikannya? Belum. Dalam perenggan yang kedua baru ada cerita mengenai kebaikan tersebut. Okay, jom kita continue. Apabila bersenam, kita dapat meningkatkan kecergasan fizikal dengan melakukan pergerakan yang berulang-ulang. Is this the benefit? Adakah ini adalah kebaikan bersenam? Yes, kerana kat sini dia dapat. So, apa yang kita dapat? Kebaikan ni, apa yang kita boleh, apa yang kita dapat pada untuk diri sendiri, iaitu dapat meningkatkan kecergasan fizikal. Fizikal tu tubuh badan awak lah. Tubuh badan awak tu lebih bertenaga jika kamu melakukan aktiviti ataupun pergerakan yang berulang-ulang. Kamu boleh dapat kuatkan tubuh badan. Okay, badan juga akan mengeluarkan peluh dan membuang sisa toksik melalui kulit. Okay, betul. Inilah kebaikan dia juga. Kalau kamu melakukan pergerakan yang berulang-ulang, badan kamu akan keluarkan peluh. Baik tak kalau peluh tu dapat dikeluarkan? Yes, baik untuk tubuh badan kita, kerana peluh ni adalah kerana kita dapat membuang sisa toksik melalui kulit. Sisa toksik yang ada dalam tubuh badan kita. Okay, pergerakan membolehkan kita melepaskan ketegangan otot sekaligus menghilangkan stres. So, this is the benefit. Menghilangkan stres selepas penat belajar ataupun bekerja. Okay, itulah kebaikan seterusnya. Kita dapat lagi. Kita dapat melupakan masalah buat seketika semasa bersenam. So, this is benefit. Senaman yang kerap membantu mengurangkan berat badan berlebihan. Ini juga kebaikan. Dapat membantu mengurangkan berat badan berlebihan. Apabila berlari misalnya, kita dapat membakar sejumlah besar kalori lemak dalam badan. So, maksudnya sebab itulah boleh kurangkan berat badan yang berlebihan tadi. Selain daripada itu, kita dapat mengelakkan masalah obesiti yang punca kepada penyakit berbahaya. So, kalau seseorang ni mempunyai masalah obesiti, berkemungkinan untuk dia mendapat penyakit yang berisiko tinggi tu lebih tinggi daripada orang lain, orang yang mempunyai tubuh badan yang sihat. So, hal ini dapat membantu kita kekal sepanjang masa. Jika kamu bersenam, kebaikan kepada kamu ialah dapat kekal sihat. Apa kebaikan kalau sihat? Ada banyak. Dapat memudahkan tugasan harian, dapat memudahkan kerja harian, dapat melakukan aktiviti harian dengan baik, dapat solat dengan baik. Sebab itu kita perlu mempunyai tubuh badan yang sentiasa sihat. Okey, kesimpulannya, tuntasnya aktiviti bersenam perlu dijadikan amalan ke arah gaya hidup sihat. Yang ni kamu boleh jadikan sebagai penutup. Ini bukan kebaikan dah. Di sini sahaja isi-isi penting. Kat sini pendahuluan mengenai tajuk. Kat sini penutup dah. Iaitu nasihat, iaitu cadangan untuk pembaca untuk melakukan aktiviti ini sama-sama. So, jangan cari alasan untuk tidak bersenam. Senaman membantu kita kekal sihat sepanjang masa. So, tengok gambar sini. Ni buat apa ni? Ni buat apa? Ini. Siapa pernah buat ni? Ni buat apa? Ni buat apa? So, ada pelbagai jenis senaman yang kamu boleh lakukan. Even though in your house. So, apa-apa sahaja aktiviti. Senang saja aktiviti ni. So, ini adalah petikan mengenai kebaikan bersenam. Okay, back kepada soalan, kita nak tulis ulasan. Iaitu kita perlu gunakan pasak tadi. So, P, pendahuluan. Mana nak dapatkan pendahuluan?
kamu boleh salin saja daripada sini. Petikan di atas menunjukkan tentang kebaikan bersenam. Boleh, tak ada masalah. Ataupun boleh ceritakan. Terdapat banyak bentuk senaman seperti berjoging, bermain bola sepak, bermain badminton dan berenang. So, teacher tak perlu tulis kot. Awak tulis sendiri ulasan berdasarkan petikan yang diberikan. So, kamu tahu kan pasal lepas pendahuluan perlu tulis isi penting. Isi yang pertama tadi iaitu kita dapat meningkatkan kecergasan fizikal dengan melakukan pergerakan yang berulang-ulang. Yang kedua, kita dapat menghilangkan stres selepas penat belajar atau bekerja. Yang ketiga, kita dapat melupakan masalah ketika bersenam. Seterusnya, kita dapat membantu mengurangkan berat badan berlebihan. Dan juga dapat membantu kita kekal sihat sepanjang masa. Okey, selain daripada apa yang dalam petikan ni, kamu juga boleh tambah kalau ada apa-apa kebaikan lain, tujuan isi tersirat yang nak terangkan tentang kebaikan bersenam tersebut. Boleh tambah contoh. Tapi tak boleh banyak sebab ini ulasan. Kalau karangan boleh tambah banyak sebab jumlah patah perkataannya lebih daripada 120. Okay, yang terakhir, selepas tulis tentang isi-isi penting, jangan lupa kamu perlu ada penutup kesimpulannya. Kesimpulannya boleh dapatkan kat sini. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat ini dalam kehidupan seharian. Ataupun kesimpulannya, kita digalakkan bersenam untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat dan cergas. So, itu boleh jadikan sebagai penutup. Kesimpulannya, kita digalakkan bersenam. Kita digalakkan bersenam untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat dan cergas. Mana? Tubuh badan yang cergas dan sihat. I think that's all for today. So you continue your writing. Tulis ulasan dalam Google Classroom dan juga sebagai tambahan ulang kaji, awak boleh buat lagi sekali dalam buku latihan ni. Alright, that's all from me. Thank you.